Program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah bermula dan dilaporkan pada saat ini hampir 50,000 orang petugas bersama hadapan dan mereka yang layak mendapatnya di fasa pertama telah pun disuntik, dan pastinya anda perlu menjalankan tanggungjawab, termasuklah saya dan kita semua, dalam memastikan untuk kita mendaftar terlebih dahulu untuk penerimaan vaksin seterusnya. Okey, bercerita mengenai vaksin, ada juga antara kategori yang diperlukan untuk mendapat vaksin ini agar membolehkan pelbagai sektor dan industri dibuka. Antaranya industri sukan, dan bercerita mengenai sukan, pastinya bola sepak yang menjadi antara yang pertama dibenarkan untuk kembali dipertandingkan, dan bermula pada Jumaat ini Liga Super Malaysia akan kembali bersambung dan pertembungan dan terpuaskan Johor Darul Takzim dan Kedah bakal membuka tirainya. Dan kita ingin mendapatkan pandangan dari sudut ilmiahnya berkaitan dengan bagaimana sebenarnya bola sepak ini kembali bermula apabila pada tahun lepas hanya separuh jalan sahaja dibenarkan, pelbagai pertandingan lain tidak lagi dibenarkan, dan juga apa SOP yang perlu dimurnikan dalam memastikan bahawa bola sepak ataupun sukan-sukan ini tidak lagi akan dihentikan akibat daripada pandemik ini. Untuk itu kita akan bersama dengan Encik Muhammad Sadiq Mustafa, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Shah Alam, bersama dengan saya di panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Sadiq. Waalaikumsalam, Nik. Ya, dah lama tak jumpa awak. Betul, setuju. Orang hebat di FSR Shah Alam ini. Encik Sadiq, mungkin sebagai permulaannya lah, Liga Malaysia akan kembali bersambung pada hari Jumaat ini. Setelah sekian lama pelbagai rintangan, bagaimana Encik Sadiq melihat kepada persediaan untuk kempen 2021 ini pasca pandemik lah boleh kita katakan? Saya rasa kancah bola sepak pada tahun 2021 ini adalah paling mencabar. Kerana yang paling utama ini disebabkan oleh capital expenditure setiap pasukan akan bertambah disebabkan perlu menuruti SOP berkaitan dengan COVID-19. Yang kedua, mereka juga perlu berhadapan dengan modal yang tidak ada ketentuan kecairannya nanti, sebab mereka keluar modal, bayar gaji, bayar sebagainya dalam urus takbir pertandingan, tetapi tidak ada wang mengalir masuk dalam kantung pasukan yang bertanding, terutamanya dari aspek kehadiran penonton di stadium. Yang kedua, juga limitasi dari aspek penjualan barang-barang hiliran yang berkaitan dengan pasukan. Ini juga memainkan peranan. Dan aspek yang ketiga yang boleh kita lihat adalah pergerakan penonton-penonton tegar ni daripada satu tempat ke satu tempat, daripada satu stadium ke satu stadium. Itu juga memainkan peranan dalam mencetuskan ekonomi setempat. Saya rasa ini juga agak mengganggu dan menggugat dari aspek, saya rasa lah ini pandangan saya adalah dari aspek penajaan daripada penaja-penaja yang ingin menaja Liga Super dan Liga Perdana. Sebab tu Datuk Hamidin baru ini Smart Hari Sabah ini menyatakan beliau perlu bekerja lebih keras untuk mendapatkan penaja. Saya rasa itu adalah benar, kerana 33.8 juta itu saya rasa adalah bajet yang paling minimal kepada MFL kali ini. Ya. Cik Sadiq melihat kepada persediaan, kita ingin bicara mengenai dua sudut ni. Satunya dari sudut pasukan. Memang ini kita tahu satu yang sangat mencabar bagi mereka. Tapi dari sudut MFL itu sendiri, Malaysia Football League, berkaitan dengan untuk menganjurkan satu pertandingan yang kebiasaannya adalah mungkin rutin bagi mereka sebelum ini, Liga bersambung, Liga Malaysia dengan ada piala dan juga pertandingan Piala Malaysia. Bagaimana untuk tahun ini cabaran utama bagi MFL dalam memastikan bahawa tahun ini Liga boleh dilangsungkan tanpa sebarang cacat cela dan juga boleh dihabiskan secara sepenuhnya, Cik Sadiq? Okey, sebenarnya Liga yang dianjurkan oleh MFL tahun ini sebenarnya ada gangguan sikit sebab diumumkan terus Piala FA tidak dipertandingkan. Itu salah satu yang mengurangkan penajaan sebenarnya, sebab konteks itu besar dari segi aspek Liga FA itu. Kemudian tu dari aspek perswastaan pasukan daripada FA kepada FC. Ini kita lihat JDT telah kehadapan. Sebab itu mereka 8 tahun telah kehadapan. Mereka bukan, saya rasa konteks ini mereka bukan dalam pengukuhan jenama atau pengenalan jenama. Mereka adalah jenama emas, golden brand. Mereka dah kehadapan, sebab tu mereka dapat penaja-penaja yang tersendiri. Kemudian tu pasukan seperti Selangor, Kelantan FC, mereka ni dalam aspek cuba mengukuhkan jenama dengan strategic planning yang mereka bentangkan untuk mengukuhkan pasukan dan
kelab mereka. Ini yang saya rasa kelab-kelab lain terkebelakang kerana mereka dalam aspek pengenalan penaja. Itu yang kita dapat kategorikan kat sini bila mereka berada dalam kancah perswastaan secara total dalam Liga Bola Sepak. Saya rasa ini yang menjadi cabaran kepada setiap pasukan kerana good governance bermaksud governance tu pemain yang dipilih dan dibeli untuk pasukan. Yang kedua adalah barisan kejuratan dan barisan kesokongan mereka. Yang ketiga adalah pentadbir kelab itu. Adakah mereka tergolong daripada mereka yang betul-betul faham tentang bola sepak ataupun mereka adalah dipinjamkan daripada FA. Itu maksudnya mereka tu ahli-ahli politik yang tidak ada kefahaman tentang bola sepak dan industri bola sepak itu sendiri. Itu adalah sesuatu yang menjadi cabaran kepada kelab-kelab baru lah. Bagi saya ini yang agak merisaukan kerana belum lagi gelanggang dibuka, ada isu-isu tentang perkara basic tunggakan gaji. Itu yang saya risaukan. Masih lagi berlega dengan isu tersebut. Cik Sadiq, perswastaan secara sepenuhnya sekarang ini, adakah hanya waktu yang mungkin sedikit tidak tepat dengan pandemik ini? Itu nasib yang kita perlu hadapilah, MF hadapi, sebab mereka menangguhkan proses itu yang sepatutnya diberikan 3-4 tahun lepas. Itu yang kita perlu hadapi, realiti yang perlu hadapi, sebab decision making yang dibuat oleh pihak dalam urus tadbir bola sepak negara. Bagi saya, suka tak suka, hidupan perlawanan industri perlu diteruskan. Sama ada kita dapat buat penyesuaian, itu bukan masalah kerana you have to manage the environment, not environment manage you. Itu perkara yang paling penting. Kalau tidak, kita akan menghadapi masalah. Lebih baik duduk diam di rumah, tinggal kat rumah, duduk je. Tidak, realitinya you have to manage the environment. Apa saja kerana Tuhan Allah memberikan segala ruang akal fikiran kita untuk bertindak, kerana itu adalah ujian dan macam mana kita meminimalkan risiko. Itu perkara yang paling penting lah bagi saya dalam dalam urus tadbir dalam sesuatu badan organisasi. Ya, Cik Sadiq, mungkin ialah Liga pun akan bermula secara rasmi pada minggu ini dengan kesemua pasukan bertanding. Kita tahu ada juga di persaingan Liga Perdana. Perkara yang paling penting sebagai pengurusan kelab bola sepak terutamanya, sebab mungkin Cik Sadiq adalah orang paling tepat untuk kita tanyakan dari sudut teori pengurusan bola sepak, apatah lagi pada saat yang sangat mencabar ini, dalam memastikan bahawa pasukan sekurang-kurangnya mampu untuk survive pada musim ini dan juga musim hadapan. Sekarang ini keutamaan kepada pasukan-pasukan ini, apa yang mereka perlu terapkan di samping dapat juga memberi cabaran kepada kejuaraan Liga ini? Okey, dalam sukan kompetitif dan komersial lah, saya rasa awak pun jawab sebab awak pun dah melalui proses tu. Okey, dalam aspek ini, perkara yang paling penting dalam sukan kompetitif adalah kemenangan. Dan satu lagi konsistensi. Itu kerana dia berkaitan dengan pengukuhan jenama, trusted brand. Itu yang bagaimana pasukan atau pemain dan mereka yang berada dalam yang mengelilingi pemain itu dapat mempengaruhi dan menaikkan semangat pemain untuk bekerja keras, memperlihatkan prestasi mereka di padang dan seterusnya mempengaruhi jenama pasukan mereka. So itu adalah saya rasa paling penting. COVID, semua orang mengalami COVID. Dia bukan isu SOP, semua orang melalui proses SOP. Tetapi kalau dekat padang itu dalam pertandingan, sama ada you menang atau kalah. Kalau kalah itu menjatuhkan rating, kalau menang itu menaikkan rating. Itu perkara penting dalam sukan kompetitif lah. You tak ada pilihan. Seri, orang kata alah seri. Itu saya rasa dalam masa kekurangan dana ini dan sebagainya, saya rasa setiap pasukan perlu fokus tentang setiap tugas asas mereka, itu perlu sentiasa menang. Bukan perlu sentiasa seri atau kalah. Itu asas je lah dalam pertandingan. Betul, itu asasnya utama. Cik Sadiq, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami. Okey, Hanif, sama-sama. Ya, kita jumpa nanti insya-Allah. InsyaAllah. Ya, terima kasih. Cik Muhammad Sadiq Mustafa, pensyarah kanan juga pensyarah saya di Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Shah Alam, berkongsi berkenaan dengan persediaan bermulanya kempen Liga Malaysia dari sudut pandangan seorang ahli akademik dalam memastikan bahawa sekurang-kurangnya bukan sahaja kemenangan, tapi dari sudut persediaan pengurusan juga penting dalam memastikan bahawa perjalanan ini mampu untuk diteruskan sepanjang musim dan sepanjang tahun. Akan bermula pada minggu ini insya-Allah Liga Malaysia yang kita rindui semua. Kita nak berjaya seketika